Jika kita tidak berdoa, kita tidak akan tahu kehendak Bapa. Atau seperti teladan Yesus Mesias dalam petikan ini, untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus terus berhubung dengan Bapa. Jadi Yesus berdoa. Alkitab menyatakan pada masa itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Setelah hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, melalui dua ayat ini ada tiga perhatian yang penting. Pertama, Yesus mengambil masa untuk berdoa. Dikatakan semalam-malaman dia berdoa sehinggalah hari siang. Nah, sebagai seorang Yahudi, Yesus akan berdoa secara formal 3 kali sehari, iaitu pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Tetapi menurut Alkitab, Yesus berdoa lebih kerap lagi daripada itu. Nah, sebagai murid Yesus, kita juga harus mengambil masa untuk berdoa. Ianya bukan tentang kuantiti masa, tetapi tentang kualiti masa bersama dengan Bapa. Malah menurut Perjanjian Baru, kita dipanggil untuk berdoa sepanjang masa, bertekun dalam doa dan berdoa dalam segala hal. Apabila Yesus mengajar para muridnya, dia tidak berkata jika kamu berdoa, tetapi apabila kamu berdoa, yang memberi clue bahawa berdoa adalah bukan suatu kemungkinan, tetapi kemestian bagi para muridnya. Jadi, sudahkah kamu mengambil masa untuk berdoa kepada Bapa hari ini? Nah, kedua, Yesus mencari tempat sunyi untuk berdoa. Dalam petikan ini, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Salah satu sebab utama ialah kerana di bukit atau di tempat tinggi, ianya lebih sunyi dan kurang gangguan. Injil Lukas seringkali menyatakan bahawa Yesus beredar ke tempat sunyi dan berdoa, malah bersendirian. Kehidupan kita masa kini dikelilingi dengan bunyi bising, sama ada secara luaran ataupun dalam fikiran kita. Untuk kita fokus berdoa, kita harus mencari tempat sunyi, tidak kiralah sama ada di bukit tinggi atau di bilik rumah, di meja pejabat atau di dalam kereta. Apabila Nabi Elia naik ke Gunung Horeb bersendirian, Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam angin atau gempa atau api, tetapi dalam suara yang lembut. Di tempat sunyi, kita boleh mendengar suara Bapa. Kamu ada tempat sunyi untuk berdoa? Dan ketiga, Yesus mahu mentaati kehendak Bapa dalam berdoa. Dalam petikan ini, sebelum Yesus memilih 12 orang rasul, dia berdoa terlebih dahulu. Kita tidak tahu apa isi kandungan doa Yesus dalam petikan ini, tetapi dalam petikan yang lain, kita tahu matlamat utama kenapa Yesus berdoa. Ya Bapa, bukannya kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang dilaksanakan. Wah, ini menarik. Jika Yesus anak Allah berdoa dahulu kepada Bapa sebelum melakukan apa-apa, bagaimana pula dengan kamu dan saya sebagai para murid Yesus? Fikirkan, kamu ada berdoa kepada Bapa di syurga hari ini?